Okay, everyone. Today we're going to do a little bit on grammar. Okay. This is going to be in your textbooks, page 25. Okay, buka buku teks dan buka muka surat 25. Okay, before that, make sure you have your exercise books ready because we're going to do a little bit of exercise. Right, so let's begin. Today we're going to look at used to and would. Okay, used to and would. Now, have a look at these two sentences. Okay, Lisa used to like olives when she was young. Used to. Okay, my grandmother used to make her own pasta when she lived in the countryside. Okay, now, used to here is, what does it mean? Okay, Lisa used to like olives when she was young. Dulu semasa dia muda, okay, she was young, semasa dia muda, Lisa suka olive, suka buah zaitun. Sekarang Lisa suka ke tidak? Tidak dah. Sebabnya used to, dulu. Okay. My grandmother used to make her own pasta when she lived in the countryside. Okay. Dulu, okay, masa dia duduk di kampung, nenek saya, dia buat dia punya pasta sendiri. Okey, dulu. Okey. Sekarang ni dia buat lagi tak? Tak dah, sebab sekarang ni dah tak tahu dia tinggal di mana kan. Mungkin dia tinggal di bandar ataupun mungkin dia dah tinggal di alam barzah kan. Kita tak tahu. Right. So anyway, which one of these two can be replaced with would? Yang mana satu kita boleh gantikan dengan perkataan would? Okay. Lisa would like olives when she was young. Okay. Would ni akan. Okay, dia akan. Okay, jadi Lisa akan suka olive semasa dia muda. Boleh? Boleh guna would? Tak boleh kan? Sebabnya nanti dia maksud dia jadi pelik. Okay. My grandmother would make her own pasta when she lived in the countryside. Okay. My grandmother would make her own pasta when she lived in the countryside. So, nenek saya akan buat pasta dia sendiri semasa dia tinggal di kampung. Boleh? Boleh kan? So, apa beza dia? Okey, kita akan tengok. Okey, used to and would complete the rules. Here we have the rules. Okey, dia punya apa orang panggil? Peraturan untuk penggunaan used to dan would. Okay. So let's have a look. Can be used to talk about states or repeated actions in the past. Okay. Salah satu ni kita boleh gunakan untuk bercakap tentang keadaan. Ataupun ni ya, states. Ataupun ini. Repeated actions. Yes, perbuatan yang berulang-ulang.
Okey. In the past, di masa lepas. Okey. But ini, okey, salah satu ni can only be used to talk about repeated actions in the past. Okey. Salah satu ni kita boleh guna untuk perbuatan yang berulang-ulang sahaja. Okey. Tak boleh gunakan untuk keadaan. Okey. Jom kita tengok balik. Okey, yang mana? Yang ini kita tak boleh guna would kan tadi kan? Yang ini sahaja kan? Jadinya kalau used to like olives. Ini keadaan. Okey, dulu dia suka olive. Ini ialah perbuatan yang berulang-ulang. Betul. Okey, bukan sekali dua saja dia buat tapi selalu. Okey, jadi yang ni tadi kita boleh tukar jadi would. So dekat sini apa? States, keadaan. Jadi dekat situ apa jawapan dia? Used to. Sebab dia boleh guna untuk dua-dua. Okey, keadaan dan juga perbuatan. Tetapi alamak, salah. Tak mau tulis itu. Sebab nanti jawapan dia keluar. Okey. Untuk would, kita cuma boleh guna untuk perbuatan yang berulang-ulang sahaja. Okey, kita tak boleh guna untuk keadaan. Okey. Let's check. Kan? Okay. So ingat, used to untuk keadaan dan perbuatan yang berulang pada masa lepas. Would untuk perbuatan sahaja. Okey. Dia tak boleh digunakan untuk keadaan. Right. Let's move on to exercise C. Now, have a look at these two sentences. I am getting used to eating healthy food. I am used to eating healthy food. Okay. Apa beza dia? Getting. Okay. Now, have a look. Okay. Which sentence refers to something that is already usual or familiar? Okay. Sesuatu yang sudah biasa. Okay, which sentence refers to something that is becoming familiar now? Okay, yang ini ialah dia baru nak menjadi kebiasaan. Okay, sebelum ni dia belum biasa lagi, tapi sekarang ni dia baru nak menjadi kebiasaan. So, which one is which? Number one is yes, getting. Getting, dia belum biasa lagi. Okay, dia baru nak menjadi biasa. So, is this one. And this one is this one. Okay. Getting, okay. Kita gunakan getting used to ni untuk ceritakan tentang benda-benda yang semakin menjadi kebiasaan. Dulu belum. Sekarang ni dia semakin menjadi kebiasaan. Okay. Mari kita check. Okay, betul. Right. So, complete the rules with used and get used to. Okay. Okay. Oh, sebelum tu saya nak tunjuk ke awak something. Awak ingat lagi ti? Yang ini.
be tu sama dengan apa maksud dia? Okey, ini ialah verb to be. Apa verb to be? Am, is dengan are. Okey. So, yang ini memang dah menjadi kebiasaan. Yang ini dia sekarang baru dia nak menjadi kebiasaan. So, let's look at the example, no, the rule here. We use, okay, salah satu ni, plus verb plus ing or a noun to talk about actions or states that are usual. Or familiar, yang sudah menjadi kebiasaan. Okey, jadi yang mana? Okey, be used to. Okey, how about this one? We use, okey, talk about actions or states that are becoming familiar to us. Becoming familiar, yang semakin lama semakin menjadi kebiasaan. Okay, so this one is get used to. Okay, plus verb plus ing or a noun. Okay, so let's check, kita tengok. Nah, ingat kalau macam ni used to, okay, be ni ingat verb to be, am, is ataupun are. Okay, kita gunakan benda yang dah biasa untuk benda yang dah biasa. Kalau benda-benda yang baru nak menjadi kebiasaan, kita gunakan get. Okay. Now, have a look at this. Verb plus ing or a noun. Okay. Verb kata kerja tambah ing ataupun kata nama. Let me show you an example. Let's say okay. Kita katakan okay. Ni be, okay, ingat lagi. Is. Katakan kita nak guna, kita nak ceritakan yang dia ni dah biasa, okay, bawa kapal terbang. Okay. So, she is used to verb tambah ing. Dekat sini, verb tambah ing. Okay. So, kita akan jadi okay. Ini kalau verb. Kalau noun dia akan jadi macam ni. Katakan kita nak kata kucing tu dah semakin biasa dengan tempat tidur dia. Okay. So, kita ada the cat is getting used to, katakan tempat tidur baru.
It's new, bad. Okay. Jadinya is getting used to, dekat sini kita ada noun. Okay. Ini kalau kita ada is. Okay. Kalau kita tak ada is, macam mana? Kita ambil contoh yang atas ni. Kita ambil contoh yang ini tadi. She used to fly a plane. Okay. Jadi awak tengok, kalau tak ada is, dia kembali semula kepada fly. Tapi maksud yang ini dengan yang ini sudah lain. Yang ini maksudnya dulu dia selalu, dia biasa. Dulu dia biasa bawa kapal terbang. Sekarang tak dah. Okay. Yang ini, dia sudah biasa bawa kapal terbang. Maknanya benda tu bukan lagi benda yang baru bagi dia. Okey. Sekarang ni dia bawa kapal terbang lagi? Ya, dia bawa lagi kapal terbang. Okey. Yang ini dia bawa kapal terbang lagi? Tidak dah. Dia tak bawa dah kapal terbang. Dulu ya dia bawa kapal terbang. Sebab tu kita gunakan use tanpa is. Kalau ada is, mesti ada ing. Yang ini is kan. Dekat sini dah ada ing kan. Jadi kalau kita letak verb kat sini, yang ini tak payah ing dah. Saya tunjuk. Saya tak ada ruang lah. Saya nak buat kat mana. Kita buat kat atas lah. Yang ini kita pusing ke atas. Saya nak tunjuk macam mana kalau kita pakai verb. Yang ni kita pakai noun. Okay. Okay. So kita ada the cat is getting used to. Kucing itu sudah semakin biasa. Okay. Sudah semakin biasa. Katakan kita nak cakap kucing tu dah okey, dah. Sekarang ni dulu dia takut-takut, sekarang ni dia dah biasa dah untuk panjat pokok kan. Dia dah biasa panjat pokok. Dulu dia tak berani. Okey. Jadi kita nak cakap macam mana? Okey. Panjat pokok, climb a tree kan. So the cat is getting used to, tengok ni verb tambah ing juga. So climbing a tree. Okay. So, is mesti ada ini. Walaupun dekat sini dah ada, tapi ini dia tak kira. Ini mesti ada ing. Okay. So, kita recap balik. Yang ini
She is used to flying a plane, maknanya dia dah biasa. Okey, dia dah biasa bawa kapal terbang. Benda tu dah biasa bagi dia. Okey. Yang kedua, the cat is getting used to its new bed, sama juga macam ni. Okey, dulu dia tak biasa, sekarang ni benda tu semakin biasa. Yang ini dia dah semakin biasa dengan dia punya katil. Dulu dia tak berani. Okey, dulu dia tak nak. Sekarang ni dah slow-slow dia dah makin biasa dengan katil dia. Is getting used to. Yang ini pula, the cat is getting used to climbing a tree. Yang ini dia dulu tak berani nak panjat pokok, tapi sekarang ni dia dah semakin biasa. Okey. Ini kalau kita guna noun, okey. Ini kalau kita guna verb, kata kerja tambah ing Okey. Kemudian yang ini, she used to fly a plane. Yang ini dia tak ada is, okey, dan dia tak ada ing. Okey. Jadi bukan is kat sini ni, be ni jadi awak kena tukarlah am ataupun is ataupun are. Okey. Dulu dia biasa bawa kapal terbang. Sekarang ni dia dah tak bawa kapal terbang lagi dah. Okey. Okey? Okey, boleh faham? Okey. So I want you to copy this rule used to and would. Okey, ini kena salin dalam buku nota. Kemudian yang ini kena salin dalam buku nota. Okey. Okey. Dalam benda ni dalam awak punya buku teks ada. Okey. Kalau awak tak ada buku teks, awak boleh pause video ni untuk salin dua-dua tu tadi. Okey. Okay, so let's move on. Right, so this one. Sekejap Kita ada this one and this one. Okay. We've come to this one. Okay, tick the sentences where the words in bold can be replaced with would. Okay, so yang ini kita ada perkataan-perkataan yang ini. Used to, okay. Used to, okay. Semua. Awak kena tengok semua perkataan ni dan awak kena tick kalau dia boleh digantikan dengan would. Ingat lagi. Okey. Kalau would, dia untuk perbuatan yang berulang-ulang. Okey. Untuk keadaan dia tak boleh. Okey. So, ingat balik buat yang ini. Exercise E. I want you to copy the whole thing into your exercise book and do this. Okay, salin semua ni dalam buku teks, dalam buku latihan. Kemudian buatlah. Okay. When you have finished with that, I want you to complete exercise F. Okay, dah siap nanti buat exercise F pula. I only want this. I only want this. Saya nak yang ini sahaja. Okey. Saya nak yang ini sahaja. Yang ini tak perlu salin. Terus tulis jawapan di sini. Okey? Boleh? Okey. So I'll leave you to do your work, exercise E and F, and don't forget to copy the two rules, dua peraturan tadi jangan lupa salin, and I leave you to complete exercise E and F. Alright? When you have finished, you can snap a picture and send it to me or your teacher. Or and also if you have any problems, kalau ada masalah, okay, you can PM me or your teacher. Alright? Okay, so good luck and goodbye. Thank you.